Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan, kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab yang lain, yaitu kitab Bahrul Mazi. Untuk pagi ini kita baca kitab bab yang ke 61. Ya. Pendek sikit 61 ni, kalau berdua panjang. Ya, tajuknya Babu ma jaa fi man akala halalan dakhala al-jannah. Dengan Arabnya. Bab pintu maja bagi menyatakan kedatangan fi man akala, benda yang kita nak makan, halalan, yang halal. Kalau kita makan selalu yang halal, dakhala jannah, akan masuk ke dalam syurga. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menyebutkan orang yang makan halal itu masuk syurga ia. Makanan kita tu mesti halal. Karena talabul halal faridatun ala kulli muslim, kata Nabi. Menuntut yang halal itu adalah fardu. Apa arti fardu? Wajib bagi setiap orang yang beriman, orang Islam. Baik, hadisnya bunyi macam ni. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala tayyiban wa amila fi sunnatin wa minan nasu bawa'iqahu dakhala al-jannah. Faqala rajulun ya Rasulullah inna hadha al-yawma fi an-nasi lakasir. Qala wa sayakunu fi qurunin ba'di. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id itu kan nama dia tu, dia bapa si Sa'id. Abi itu bapa si Sa'id. Dia ada anak lah, tapi anak entah. Al-Khudri. Khudri itu orang mana saya tak tahu. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa makan halal dan beramal dalam sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi, dan aman orang-orang dari mudaratnya, tak diganggu orang lain, masuk ia ke dalam syurga, dijamin masuk syurga. Nabi jamin ni. Maka kata seorang laki-laki, ya Rasulullah, betul kan tu? Ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah, tak betul. Ya Rasulullah, bahwasanya ini hari pada hari ini pada orang-orang yang banyak, pada orang-orang ada yang banyak, pada orang-orang ada banyak. Sabdanya lagi, akan jadi dalam kurun kemudian dari aku, akan ramai ya, kurun-kurun sampai aku itu ada orang makan benda yang halal, dah dapat masuk syurga ya. Hadis ni hadis apa? Gharib. Apa kata gharib? Jarang-jarang dibicarakan. Tengok apa ni huraian 195. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, makan halal itu memasuk ia akan tuannya ke dalam syurga. Tapi makan benda yang halal-halalnya dia akan masuk dalam syurga. Karena kalau makan haram, Nabi ada bersabda, kalau suka makan benda haram, Nabi ada bersabda, apa kata Nabi? Kullu lahmin nabata min haram
fannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lah yang layak baginya. Kalau ada benda haram masuk dalam badan kita tu, neraka lah. Siap sedia lah untuk dibakar dalam neraka ya. Neraka lah yang layak baginya. Tidak daging yang tumbuh. Bila makan benda haram lah. Harta riba, harta curi, harta rampasan, harta penganiayaan, harta tipu daya, itu neraka yang layak baginya. Tidak kalau tumbuh daging dari makanan. Bila makan tumbuh daging lah. Jadi daging itu akan dimamah oleh api neraka ya. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa makan halal dan beramal dalam sunnah, dia ikut sunnah, makanannya makan Nabi aja. Ikut sunnah. Pelihara betul sunnah Nabi. Lebih lagi kalau di akhir zaman ni orang dah tak nak amalkan sunnah Nabi. Di antaranya orang tak nak amalkan apa? Sugi. Tak nak dah. Siapa mengamalkan satu sunnah dari Nabi, dia ketika orang yang tak nak mengamalkannya, maka dia dapat pahala 100 syahid. 100 mati syahid. Siapa tak nak? Pahala 100 syahid. Walaupun bukan mati syahid, tapi dapat pahala 100 syahid. Satu sunnah saja yang diamalnya. Ketika orang dah tak amalkan lagi, macam sugi. Mana ada orang sugi sekarang dah? Jarang mana? Siapa yang pertahankan sugi itu, dapat sekali dia sugi itu 100 pahala syahid. Di samping dapat fadilat-fadilat bersugi itu. Orang semayang bersugi, tuan-tuan dan puan-puan, pahalanya 70 kali ganda besarnya daripada orang semayang tidak bersugi. Ndak ke tak nak. Atas bila semayang bersugi, bila semayang bersugi itu sugi. Itu satu-satu tu. Selain berapa? Selain itu apa sunnah Nabi? Soban. Sunnah Nabi juga kan. Berapa kali orang tak soban? Pak Haji pun dah tak nak soban dah. Pakai soban tu. Kerana soban tu sunnah tu. Kata kan? Kata Nabi apa? Buat ta'ammakum, pakailah kamu soban. Fa inna syaitan la yata'ammam. Sesungguhnya syaitan itu tidak bersoban. Jangan menyerupai syaitan. Kita nak menyerupai orang-orang orang. Itu dah. So, itu di antara surah Nabi. Lagi apa? Apa lagi surah Nabi? Semayang malam. Mayang malam tu ya. Bangkit awal-awal ketika orang lain mengeluh kita semayang. Itu sunnah Nabi ya. Banyak lagi sunnah-sunnah Nabi itu yang kita abaikan. Kalau kita amalkan dapat 100 pahala syahid. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, makan halal itu memasuk ia ke dalam tuannya, masuk dalam perut Tuhan tu, ke dalam syurga. Kerana halal itu disuruh Tuhan dan disukainya. Nya itu huruf besar. Nya apa? Tuhan lah. Maka tiap-tiap rezeki yang dituntut, yang dituntut akan dan dicari dan dapat dengan jalan yang diharuskan oleh syarak. Itu benda itu halal. Syarak haruskan, artinya boleh makan. Bukan haram, bukan syubhat. Diharuskan oleh syarak. Maka ialah rezeki yang halal. Apa saja rezeki yang diterima dalam benda yang diharuskan oleh syarak, halal itu. Boleh makan. Bila makan benda itu, masuk syurga. Dan menuntut rezeki yang halal itu dipecut oleh syarak. Apa itu dipecut? Disuruh laju-laju, disuruh buat betul-betul. Dipecut oleh syarak. Maka ialah rezeki yang halal. Dan menuntut rezeki yang halal itu dipecut oleh syarak serta syarak kita serta diberinya takut kepada menuntut rezeki dengan jalan haram. Jangan buat rezeki jalan haram. Jangan rasuah, jangan mencuri, jangan menipu, jangan apa lagi? Menganiayai dan sebagainya. Jangan merampok. Yang haram yang buat. Bermula dalil yang menunjukkan atas orang yang makan halal itu masuk syurga ialah seperti hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa, iaitu Tirmizi tadi ya, Abu Isa Tirmizi dengan katanya, ada hadis yang dah kita baca tadi ya. Mana bunyi hadis dia?
an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala tayyiban wa amila fi sunnatin wa aminan nasu bawasiqahu dakhala jannah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa makan ia akan makanan yang halal dan beramal ia. Nah, lepas itu beramal lah, tak tinggal semayang, tak tinggal puasa Ramadan dan sebagainya, beramal dia. Nah, semacam di dalam sunnah, ikut apa yang sunnah Nabi itu. Nah, sebelum sunnah, makan ikut cara Nabi, sunnah Nabi, apa saja ikut sunnah. Yang dinakal, nakal tu dia petik. Nah, dia contohi daripada Rasulullah, namanya nakal. Bukan nakal, nakal. Nah, itu arti yang sebenarnya dicongkil, namanya nakal. Yang dicongkil daripada Rasulullah, dan aman orang-orang yang daripada balak. Orang lain tak ada kosak karenanya, tak ada cedera atau tak ada mudarat bagi dia. Orang lain. Nah, dan aman orang-orang daripada bala bencananya, yang ini tidak dizalimnya. Dia tidak zalim orang tu. Tidak dizalimnya orang dan tidak dicarutnya, tak ada mencarut, tak ada maki-maki dan sebagainya. Nah, yang tidak dicarutnya dan dimakinya dan dilaknatnya, tak ada. Apa dah? Orang tu elok aja dia, orang tu aman je orang tu ya. Nescaya masuk syurga. Tak ada belum maki, tak ada belum carut, tak ada belum kecak kotor aja, tak ada kan. Nanti dijamin masuk syurga. Nah, syurga seronok lah kalau dapat syurga. Kerana kita ada dua tempat di akhirat betul. Untuk orang yang beriman beramal saleh diberi syurga. Untuk orang kufur dan maksiat diberi neraka. Pilih mana tak? Kita ada usaha untuk memilihnya. Allah bagi kita usaha dan ikhtiar. Nak syurga, beriman dan beramal saleh. Allah kabul Al-Quran. Allah janji tu. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, mereka itu menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Nak neraka boleh? Tak apa. Carilah. Ada usaha untuk neraka. Guna nak neraka? Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah juga ayat 39. Yang tadi ayat 82. Ini ayat 39. Dan mereka-mereka yang ingkar, kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu dia menjadi penghuni-penghuni neraka. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Make your choice. Pilih mana nak. Nak syurga di jalannya, nak neraka di jalannya. Pilih mana nak ya. Itu kata Allah Apakala didengar orang akan sabda Nabi yang demikian itu, lalu disahut mereka. Maka sahut cakap Nabi itu. Faqala rajulun, berkata seorang lelaki, ya Rasulullah, in hadzal yauma fin nasi lakasir. Qala sayakunu fi quruni ba'di. Maka kata seorang lelaki, ya Rasulullah, itu betul tu, ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bahwasanya segala yang Tuhan hamba katakan itu pada hari ini, yakni dalam masa Tuhan hamba berkata ini, banyak adanya pada orang lain banyak melakukan tu, ada tu orang yang dapat masuk surga tadi. Jadi semua orang bagi Nabi itu makan halal. Dalam zaman Nabi itu semua makan halal. Karena zaman Nabi itu zaman apa? Zaman yang terbaik. Dan Nabi apa? Khairun nas, khairul qurun qarni. Sebaik-baik kurun ada kurun aku, kata Nabi. Summal ladzina yalunahum, kemudian kurun yang mengiringi kurun aku. Summal ladzina yalunahum, kemudian kurun yang mengiringi kurun aku. Jadi zaman Nabi satu kurun berapa tahun? 100 tahun. Yang mengiringi kurun Nabi itu satu kurun juga berapa tahun? 1 tahun lagi. Yang mengiringi kurun Nabi berapa tahun? 1 tahun lagi. Jadi 1 tahun zaman Nabi, 1 tahun lepas Nabi, 1 tahun lagi lepas itu. Jadi semuanya berapa?
300 tahun. Zaman itu dipanggil apa? Salafus soleh. Nama itu dipanggil apa? Salafus soleh. Zaman orang dulu-dulu yang majoritinya soleh-soleh belakang. 300 tahun ya. Itu gitu. Maka kata seorang lelaki, ya Rasulullah, bahawa segala orang yang Tuhan hamba katakan itu pada hari ini, ya ini banyak. Dalam masa Tuhan hamba berkata ini, banyak adanya pada orang, yang ini semua orang bagi Nabi itu makannya halal. Zaman itu orang makannya halal-halal, zaman Nabi itu. Tak nak makannya haram-haram ya. Itu orang namanya salafus saleh. Yang majoritinya soleh-soleh mereka. Zaman kita ini bagaimana? Khalafut soleh. Betul tu, halaf tu orang kemudian. Khalafut soleh. Zaman kemudian yang majoritinya jahat-jahat belaka. Zaman kita ni. Zaman Nabi itu salafus soleh. Zaman mereka itu yang baik-baik belaka. Tuan-tuan dan perempuan, paling malah, paling kudi, paling koyuk, paling tak guna zaman salafus soleh tu. Dia sembahyang sunat dia pun sehari semalam 100 rakaat. Sudah malam zaman itu 100 rakaat. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in paling malam 100 rakaat. Zaman kita ni berapa rakaat? Zaman kita kemudian apa? Kalau boleh 2 rakaat itu dia hadat tarik benar. Kalau 2 rakaat dengan tajuk kan. Sudah tarik benar tu. Inilah. Yang banyaknya apa? Mukolo. Tak ada langsung nak bangkit. Zaman kita ni. Itu mereka khalafut soleh. Ya, mana lebih ramai? Yang semayang ke yang tengok wayang? Mana lebih ramai? Yang pakai pordah ke yang terdedah? Zaman kita ni. Mana lebih ramai? Yang berjuang jalan-jalan berjihad jalan Allah ke yang jahat? Mana lebih ramai? Yang warak ke yang wakrak? Itu zaman kita. Itu macam khalafut soleh ya. Ini dah. Jadi apa? Zaman itu semua kajian-kajian mereka itu. Semua orang bagi Nabi itu makan halal kata zaman Nabi itu. Dan beramal sebagai jalan ikut jalan Nabi, ikut Nabi aja. Yang fanatik benar dengan Nabi ada. Di antara yang paling fanatik dengan Nabi Abdullah bin Umar. Anak Presiden Umar, namanya Abdullah bin Umar. Dia apa yang Nabi buat, dia buat. Pada suatu hari Nabi sakit kaki. Lalu dia berjalan, tempang. Jengkak-jengkut jalannya. Dia tengok dia Abdullah bin Umar, Nabi jalan jengkak apa? Tempang jalannya. Dia pun jalan tempang juga. Apa kena kaki kamu wahai Abdullah? Tanya dia sahabat. Tak ada apa? Ada yang kamu jalan tempang kenapa? Aku tengok Nabi jalan apa itu. Dia anggap itu sebagai sunnah. Kerana Nabi terpaksa jalan tempang tu sakit kaki. Itu dia Abdullah bin Umar ya. Terlalu fanatik dengan Nabi. Paling fanatik. Kemudian pada satu ketika dia naik kuda je. Dia pusingnya kuda tu 3 kali. Terpusing-pusing dia kata. Kenapa kamu buat apa itu ya Abdullah? Tanya dia sahabat. Itu sunnah kata. Mana tahu sunnah? Rasulullah ada pernah buat apa itu kata. Dia tengok padahal Rasulullah dia masih itu dia tak terkawal kodenya. Berpusing kuda tu 3 kali. Dia kata itu sunnah, dia pun buat apa itu juga. Dia berjalan jauh satu ketika musafir tu. Dia berhenti satu tempat je. Lama belum berhenti tu. Dia tanya dia kawan-kawannya, kenapa kamu berhenti di sini wahai Abdullah bin Umar? Aku tengok Rasulullah ketika musafir di sini berhenti lama benar. Itu sunnah tu. Aku nak ikut sunnah dia kata. Dia tak tahu kenapa tapi dia ikut je nampak buta. Namanya fanatik. Kita siapa nak amalkan Rasulullah, sunnah Rasulullah dikira sebagai orang ganjil. Orang tak nak ikut. Orang apa? Dia kata bukan fanatik, dia kata apa? Terlalu taksub. Maka seorang lelaki terasa bahawa segala yang Tuhan hamba katakan itu pada hari ini, yang ni dalam masa Tuhan hamba berkata itu banyak adanya pada orang, yakni semua orang bagi Nabi itu makan halal. Semua zaman Nabi makan halal. Tak ada yang makan riba, tak ada yang makan curi, tak ada yang makan anaknya dan sebagainya. Benda halal mereka. Dan beramal bagi jalan Nabi. Sembahyang tak tinggal, puasa Ramadan tak tinggal.
dan tidak bercaci-caci, tak ada berkata-kata antara satu sama lain. Orang ni tuduh, orang ni tuduh ni, tak ada. Tidak bercaci-caci antara sahabat Nabi. Dan tidak berberi-beri mudarat, tak ada datang ke mudarat. Tak ada dajjal aja, dia lantak dia jatuh, lantak dia kelangkau, lantak dia kena pukul. Tak ada betul ya. Mereka menjaga sahabat-sahabat dia. Bila didengar Nabi akan kata laki-laki itu demikian, lalu ia bersabda, sesungguhnya sekarang ada ia seperti kamu. Sekarang ada ia seperti kamu kata. Tetapi nanti lagi akan datang. Nanti lagi akan jadi ia di dalam kurun kemudian daripada aku apa ya? Kemudian daripada aku, maka apabila aku ingin, bila aku dan apa? Aku dan setengah daripada sahabatku mati, orang-orang pun banyak makan haram. Aku dah tak ada masuk, sahabat-sahabat dah tak ada, tinggal kita aja. Banyak benda makan yang haram. Kerana ramai ada orang makan haram, banyak. Riba dah kira tak ada haram je lah. Dia kira riba tu dah macam suatu keperluan. Ya ke dah? Riba aja. Nak beli rumah riba, nak beli mutakar riba, nak beli motor riba, nak beli piano riba, nak beli komputer riba saja. Dah macam tak haram je. Di akhir zaman ni ada yang kata betul, riba tu jangan diharamkan. Kerana kalau diharamkan riba, macam mana kita nak memiliki harta? Macam mana nak dapat tanah? Macam mana nak dapat rumah? Kan? Nak tak rumah dia, orang kafir aja ada harta. Sedangkan ada tak penyelesaiannya dalam Islam? Ada, tapi kita tak ikut, itu aja. Sekarang dah banyak tu kan? Banyak kaya haram. Maka apabila aku dan setengah daripada sahabatku mati, orang-orang pun banyak makan haram. Riba dah tak ada jadi haram dah. Seolah-olah tak jadi haram. Dan berbuat bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu membuat sesuatu atas nama Islam tapi tak ada dalam ajaran Islam. Itu namanya bid'ah. Bila kahwin bersanding. Bersanding ada tidak dalam Islam? Tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan kahwin dulu bersanding ke tak? Saya jawablah. Saya tanya tak payah jawab. Kalau bersanding bid'ah tu. Kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, kata Nabi. Setiap yang baru diada-adakan adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap sesat mana perginya? Setiap yang sesat pergi mana? Finnar. Kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat tu akan masuk dalam neraka. Itu bid'ah ya. Macam-macam kan? Itu bid'ah belaka tu. Banyak-banyak tu. Bila kahwin ada kukiran, deng 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 deng. Selamat pengantin baru, selamat bahagia, selamat apa masuk neraka. 30,000 ringgit dia mengeluarkan duit untuk menyewa kukiran, 30,000 ringgit lah dia berbelanja untuk membeli neraka. Itu bid'ah ya. Benda yang tak ada dalam Islam tapi dia buat atas nama Islam. Dia panggil pula Tok Imam baca doa. Orang kan sanding tu baca doa, ya Allah, selamatkanlah mereka ya Allah, beri mereka pahala-pahala apa masuk neraka. Ada bid'ah ya. Itu Nabi apa ni? Akhir zaman ni banyak dah bid'ah, banyak dah ya. Setelah sahabatku mati kata, orang-orang pun banyak makan haram dan berbuat bid'ah dan berberi-beri mudarat, sama-sama mendatangkan mudarat kepada orang lain. Sama-sama Islam itu. Kata Abu Isa Tirmizi tadi, bermula ini hadis gharib, tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada ini wajah. Ini yang kami jumpa, lain tak ada kata Tirmizi ya. Dan meriwayatkan dia oleh Al-Hakim dan juga berkata ya sahih. Kata Al-Hakim sahih. Al-Isnad, sahih dalam Isnad. Isnad tu urutan perawi dia, namanya Isnad. Baik, masalah 196. Menuntut rezeki yang halal itu wajib atas setiap orang yang Islam.
Talabul halal, ya, talabul halal fardu kulli muslim. Bermula dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Nah, An Anas Ibn Malik. Ini seorang sahabat lain namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ni sahabat besar tau. Dia dari kecil lagi dah bersama dengan Rasulullah. Dia dah jadi hadam kepada Rasulullah masa kecil-kecil lagi dah. Dibawa di maknya ketika dari Mekah ke Madinah tu. Orang hijrah, dia hijrah bersama dengan Anas bin Malik tu. Maknya nama Ummu Sulaim. Ibu tunggal. Kecil lagi dia serah hanya Anas tu kepada Rasulullah. Dia ke mana Rasulullah adalah dia. Dia nama Anas bin Malik. Radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala talabul halal wajibun ala kulli muslim. Talabul halal wajibun ala kulli muslim. Diriwayatkan dari seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bermula menuntut rezeki yang halal itu wajib. Apa itu wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat, mesti menuntut yang halal, wajib. Wajib ia atas setiap orang Islam. Siapa Islam kena mencari yang halal. Kemudian apa masalah 197? Menuntut rezeki yang halal itu wajib ia kemudian daripada menunaikan sembahyang fardu. Sudah sembahyang, makanan itu dia halal. Jangan makan yang haram. Dengan dalil hadis Nabi demikian ini, nasnya apa keterangannya? Dalil itu nasnya. Ini dalilnya. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala talabul halal faridatun ba'dal faridah. Diriwayatkan dari seorang sahabat rapat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya apa? Abdullah bin Mas'ud. Atau lebih terkenal nama Ibnu Mas'ud. Orang Abdullah selalu panggil Ibnu, ya. Ibnu Mas'ud. Apa juga Ibnu Umar, apa juga Ibnu Abbas. Itu Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, bermula menuntut rezeki yang halal itu satu fardu, satu yang wajib, yang dikerjakan kemudian daripada menunaikan sembahyang. Untuk sembahyang mesti makan benda-benda halal, jangan makan benda haram serta sembahyang. Meriwayatkan hadis ini oleh At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Dua-dua itu perawi hadis yang terkenal. Okey, kemudian masalah 198. Makan dan memakai daripada usaha yang halal itu kesedapan. Kesedapan yang dikurnia Allah di dalam dunia ini. Nikmat itu Allah kurniakan dalam dunia ini, benda yang halal. Serta tidak mendatangkan suatu mudarat di dalam negeri akhirat. Di akhirat tak ada kena seksa. Sentiasa dapat nikmat aja. Kerana kita menuntut benda yang halal, pakai yang halal, makanan yang halal, kerja yang halal, dapat gaji daripada yang halal semua tu. Maka jika diberikan dan disedekahkan barang yang lebih daripada guna diri sendiri, dah habis kita gunakan sedekah kan. Sedekah tu makan benda sedekah halal lah. Orang sedekah macam sekejap mencari ada orang sedekah piah dengan saya ni, halal ke tak? Halal lah. Ini halal lah tu. Dia bawa balik dalam Mekah. Nampak kan? Itu halal lah tu. Saya pakai dia, ada pahala tak? Ada pahala. Orang yang bagi tadi ada pahala tak? Mana mak haji yang mana tadi? Belakang ada pahala. Dia dapat pahala, saya dapat pahala. Yang tuan-tuan yang dapat pun dapat pahala belakang tadi, ya. Sedekah. Itu apa? Cuma Nabi tak makan sedekah. Kalau orang sedekah dia tak ambil. Itu Nabi, kerana dia menjaga martabat kenabiannya. Tapi kalau orang bagi hadiah, ada terima. Tadi anggap hadiah lah supaya kita menerima dengan baik. Tapi sedekah kita boleh pakai. Kita bukan Nabi, ya. Tapi Nabi tak nak.
Bukan disuruh di dalam tak ada. Maka jikalau diberikan dan disedekahkannya barang yang lebih daripada guna diri sendiri, dapat pahala pula. Demikianlah tersebut di dalam hadis demikian. Ini katanya hadis ada an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ayyuma rajulin kasaba malan min halalin wa at'ama nafsahu aw kasaha faman dunahu min khalqillah kana lahu bihi zakah. Cakap Melayu ni dia. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Taala tu ni apa? Tinggi, Allah Maha tinggi. Taala. Ya, mudah-mudahan Allah Taala yang Maha tinggi itu meridai dia. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda ia, barang mana lelaki yang dapat harta daripada pencarian yang halal, yang kita dapat pencarian yang halal, kerja yang halal, gaji yang halal, tak ada haram, tak ada syubhat, maka memakan dia akan dirinya, akan memakai ia akan dirinya, makan ke pakai kan semua boleh. Kalau baju pakai, kalau kopiah pakai, kalau bawa makan, kalau roti makan. Kemudian orang lain daripadanya, kalau dia tak makan, orang lain daripada makhluk Allah. Kita tanam mangga, datang burung makan mangga tu. Kita tanam betik, datang burung makan betik tu. Kita tanam nangka, datang kera makan nangka tu. Dapat pahala tak? Dimakan oleh makhluk lain, dapat pahala kita? Dapat pahala ya? Jadi dari makhluk Allah, tak kira apa nama, tak kira apa. Kemudian orang lain daripada makhluk Allah, nescaya adalah baginya zakat. Dia macam bayar zakat. Zakat apa hukumnya? Dia bayar zakat. Zakat apa hukumnya dalam Islam, tuan-tuan? Wajib. Besar ke sikit pahalanya? Pahala wajib. Dapat pahala zakat. Bukan pahala sedekah. Sedekah sunat. Mana lebih besar? Pahala zakat kan pahala sedekah? Pahala zakat lagi besar pahala. Dapat pahala zakat. Mensucikan hati dia. Tapi sini tulis-tulis sedekah. Nak faham macam tu. Kenapa tuan-tuan pahala zakat lebih besar daripada pahala sedekah? Pahala zakat dengannya. Ni meriwayatkan hadis ini oleh Ibn Hibban di dalam sahihnya. Arti hadis apa? Hadis sahih. Apa hadis sahih? Betul hadis ni. Bukan reka-reka, bukan tipu-tipu, bukan kutip-kutip. Memang hadis sahih betul-betul. Itu bab yang ke-61. Nanti kita akan baca minggu depan mungkin bab yang ke-62, penutup kitab ni. Tapi mungkin tak habis kan? Panjang. Bab yang ke-62 ni panjang. Itu minggu depan lah, kalau panjang umur. Kalau padam, carilah ustaz lain dengan jualnya ya. Ustaz yang padam pun dah padam. Macam yang ngajar Jawarul Mahub tu, dah tak ada. Dulu ngajar siapa? Ustaz. Dah tak ada. Ustaz Mastur. Dah tak ada. Ganti Ustaz Ibrahim. Lagi tak lama Ustaz Ibrahim dah tak ada. Ganti Ustaz lain pula. Ustaz mana? Ustaz Sami kan? Memang boleh ya? Sekian dulu. Untuk pagi ini, ada siapa-siapa nak, bukan, nak ulas, nak komen, nak bangkang? Tak ada. Setuju belakang? Alhamdulillah. Ada siapa-siapa nak tanya? Silakan.
Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Dah 5 kali tak ada. Tak ada tu. Sekian dulu. Dah nak balik benar ya. Jadi berbanggalah saya. Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Saya diajar dapat. Diajar dapat. Mana cari? Hanya ada di Pondok Al-Aminin. Lubuk Kata Tapah ya. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya